يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita seterusnya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita ada rancangan tadabbur tak lain tak bukan untuk bersama dengan sahabat pendengar di hujung talian saat ini. Tetamu tetap kita dah pun bersedia untuk bersama dengan sahabat pendengar. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi berkesempatan bersama dengan Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini yang mana Ustaz akan mentadabbur surah Al-Fil. Gajah Ustaz hari ini. Silakan Ustaz untuk perkongsian kita mukadimahnya. Silakan. Terima kasih pada penerbit segmen tadabbur
IKIM FM Puan Nurhayati Paradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh para pendengar dan para penonton di IKIM FM. Alhamdulillah, hari ini 28 Zulkaidah kita bersama dengan surah yang sangat pendek. Mudah-mudahan semua yang menonton, yang mendengar pada pagi ini sudah pun menghafal surah ini dan sudah sangat kerap membacanya di dalam solat. Tetapi, adakah kita memahami apakah yang dikandung oleh surah ini? Maka inilah tujuan segmen tadabbur diadakan. Alhamdulillah. Kalau kita perhatikan kepada 5 ayat yang dibacakan oleh Qari tadi, ya, bersama dengan terjemahannya, kita akan mendapati ada pelbagai pengajaran, pelbagai ibrah. Dan saya kutip untuk anda pada hari ini dalam 6 pengajaran untuk kita ambil daripada peristiwa serangan Abrahah ke atas bumi Makkah. Untuk makluman semua, ya, surah ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di Mekah, ya, sebelum Nabi berhijrah, untuk tujuan melaporkan sebuah peristiwa yang sudah berlaku 40 hingga 45 tahun yang lepas. Jadi surah ni diturunkan oleh Allah untuk melaporkan semula peristiwa yang terjadi 45 tahun yang lepas. Ya, kerana apa, Puan Yati? Kerana fakta sejarah memang fakta, tetapi bagaimana ia diolah, bagaimana ia ditafsirkan oleh masyarakat setempat, itu kadang bermasalah. Perkara yang bukan-bukan diada-adakan, ditokok tambah. Jadi surah Al-Fil memang memaparkan kisah Abrahah daripada Yaman, ya, yang mahu menyerang Baitullah Al-Haram kerana mahu kepada perhatian penduduk Arab. Beliau tidak mahu orang-orang Arab terus pergi kepada Masjidil Haram pada setiap kali musim haji. Beliau membangun gereja untuk tujuan menarik perhatian seluruh orang-orang Arab kepada Yaman, bukan lagi kepada Mekah, kepada gerejanya yang diberikan nama Al-Qulais. Tetapi sebaliknya orang Arab, ya, tidak sedang duduk dengan rencana yang telah dilakukan oleh Abrahah, sehingga, ya, para ulama tafsir kita menyebut riwayat di mana adanya orang Arab pergi buang air kecil, ya, pergi buang air besar di gereja Qulais binaan Abrahah berkenaan, lalu menimbulkan kemarahan kepada gubernur Habsyi ini, ya. Lalu beliau bertindak untuk mengumpulkan 12 ekor gajah yang sudah terlatih dalam ketenteraan dan juga kekuatan 60,000 orang bala tentera, ya, untuk pergi memusnahkan Makkah dan Baitullah Al-Haram. Tetapi dengan izin Allah, Allah Ta'ala telah menghancurkan, ya, Abrahah dan ketumbukannya, kekuatan yang cuba dibawa untuk melenyapkan Masjidil Haram dan Baitullah. Itu cerita yang saya percaya semua sedia maklum dan anak-anak kita juga kita ceritakan fakta yang sama, insya-Allah. Tetapi apakah pengajaran daripada surah ini? Mari kita lihat satu persatu. Ya, 6 pengajaran. A, L, F, I, L. A adalah Abrahah akan berulang. Maksudnya apa? Abrahah dah mati, tetapi keabrahan belum mati. Apakah maksud keabrahan? Ia bermaksud penyakit dalam hati beliau. Boleh jadi kluster. Boleh menyebabkan ia merebak kepada kita. Na'udzubillah. Kalau tuan-puan perhatikan, ya, bagaimana Al-Quran persembahkan sesuatu cerita, ya. Al-Quran apabila mempersembahkan sesuatu cerita sangat kurang memberikan perhatian kepada lokasi kejadian, tidak disebutkan nama, bila terjadi, ya, tidak disebutkan tarikh, tidak disebutkan sebarang isyarat kepada bilakah ia berlaku. Kadang Allah sebut nama, kadang Allah sebut kronologi, tetapi kebanyakan kisah-kisah Al-Quran Allah tidak
memaparkan perincian-perincian. Bahkan kalau tuan-puan lihat kepada sirah, cerita dalam sirah lebih panjang lebar tentang Abrahah yang mahu menyerang Kaabah. Tetapi di dalam Al-Quran hanya 5 ayat. Hanya 5 ayat. Mengapa sangat ringkas? Menurut keterangan Al-Quran. Kerana Al-Quran zoom in kepada penyakit yang boleh merebak dan berpindah kepada kita pada hari ini. Cerita Quran sangat relevan, sangat menyentuh dan mengetuk pintu hati kita. Adakah saya ada perangai seperti ayat 1? Adakah saya ada perangai seperti mereka yang diceritakan dalam surah ini? Kalau kita perhatikan, satu contoh sahaja pada ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak ke atas ashab al-fil? Allah Ta'ala menggunakan perkataan ashab, Puan Yati. Iaitulah mereka yang ashab. Ashab ini juga menerbitkan perkataan sahabat. Allah Ta'ala boleh menggunakan perkataan arbab. Arbab ni maksudnya penunggang, pemilik gajah. Tetapi daripada banyak-banyak perkataan yang bersifat menunggang, ya, mengawal, Allah memilih perkataan ashab. Kerana adanya suhbah. Suhbah ni ada benda sama. Kalau saya ada sahabat baik, maknanya ada chemistry, ada benda sama. Jadi ini menunjukkan tentera Abrahah dan Abrahah itu sendiri dengan gajah tu ada persamaan. Ada chemistry. Antaranya adalah hidup hanya untuk makan minum. Hidup hanya untuk, ya, mengenyangkan perut dan keluarga sendiri. Sebab itu kajilah makhluk yang bernama gajah. Ya, kalau Allah angkat musibah ini, pergi zoo negara. Cuba tengok sedikit fakta-fakta sains tentang gajah. Makhluk yang sangat banyak tidurnya, makhluk yang sangat pemalas, tetapi dalam hal makan minum mereka sangat bertenaga. Begitulah juga segelintir manusia. Bila mereka hidup, mereka tak ubah seperti binatang, na'udzubillah. Hanya mementingkan makan minum semata-mata dan keluarganya sahaja. Orang yang bukan duduk dalam keluarganya, orang yang bukan duduk dalam kabilahnya, orang yang bukan bangsanya, kenapa aku nak ambil peduli? Kenapa aku nak ambil kisah? Jadi ini nombor 1 kita belajar daripada hanya penggunaan perkataan ashab menurut Al-Quran. Dan itulah yang saya sebutkan tadi. Perangai ini boleh berulang. Perangai ini boleh berulang. Iaitulah perangai hanya hidup cintakan, ya, material, makan minum. 1. Yang kedua, lemahnya manusia di hadapan fitnah harta dan kekuasaan. Semoga Allah kuatkan saya, semoga Allah kuatkan kita semua daripada fitnah harta dan fitnah kuasa. Tuan-puan sekalian, kalau kita lihat ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah telah menjadikan kaid? Kaid ni maksudnya rencana rahsia mereka mengalami sia-sia. Allah menyebut, ya, bagaimana Allah musnahkan rencana mereka. Kenapa? Kerana mereka sebut di mulut, mereka nak membalas dendam akibat daripada orang Arab memberikan penghinaan kepada gereja Quraisy tadi. Jadi press conference, statement akhbar yang dibuat oleh Abrahah adalah, kami orang Yaman kena ajar orang Arab, mereka sudah bertindak ke atas gereja kami, ini tidak sepatutnya berlaku, minta maaf, kami kena bertindak. Itu statement zahir. Kaid maksudnya cakap lain, buat lain. Cakap zahir maksud berbeza daripada cakap. Dia ada motif lain. Jadi para ulama menyatakan sebenarnya Abrahah bukan nak seram Baitullah semata-mata. Beliau nak menguasai jalan perdagangan utara selatan tanah Arab. Dia memang nak menguasai ekonomi sebagai wakil kerajaan Romawi di tanah Arab. Dia nak jaga reputasinya sebagai gubernur. Antara jasa yang dia nak buat adalah, saya berjaya tukar, ya, jalan dagang yang mengayakan Mekah
kali ini ia memihak kepada Yaman tempat saya. Jadi fikirannya adalah harta benda. Fikirannya adalah mengaut keuntungan. Jadi ini adalah penyakit. Dan Allah Ta'ala sebut pada surah sebelumnya, kalau tuan-puan perhatikan, surah sebelumnya cerita pasal orang yang cintakan harta. Ini penyakit Abraha yang boleh datang kepada kita. Apa surah sebelumnya kalau tuan-puan hafal, ya? Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa'addadah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Orang yang sangat suka menghitung duit. Sebab tu nak jadikan tanah airnya sebagai center yang menjadi perhatian orang Arab, bukan lagi Mekah. Sebab dia nak jadi kaya raya dan menunjuk-nunjukkan harta bendanya kepada fakir miskin dan kepada bangsa lain. Jadi ini adalah penyakit yang sangat melemahkan manusia. Kita, ya, kalau ujian lain mudah-mudahan kuat, tetapi bila ujian membabitkan harta dan kuasa, ramai yang telah tumbang. Maka Abraha hanyalah salah seorang sahaja yang pernah tumbang dengan ujian Allah Ta'ala beri kepada beliau, iaitulah ujian harta dan kuasa. Itu nombor 2 kita belajar, ya, daripada ayat 2. Okay, sekarang kita pergi kepada F, ya, F, dan ia berdasarkan ayat 3, ya. F ni mengajar saya, ayat 3 mengajar kita fizikal yang kuat bukanlah segala-galanya. Wa arsala alaihi tayran ababil. Allah Ta'ala mengutuskan burung-burung ababil ke atas mereka. Tanya satu soalan. Daripada banyak-banyak binatang yang seteru, yang sesuai untuk berdepan dengan gajah, yang sangat besar, kenapa burung kerdil yang diutuskan? Kenapa tidak setara? Setara. Kenapa tidak gajah? Allah utuskan kuda ke? Ya? Kenapa burung yang kerdil? Yang orang kata kerdilnya. Ingat, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar daripada peristiwa ini, ya, orang yang berbangga dengan kuantiti, orang yang berbangga dengan kehebatan fizikal. Kita orang ada kenderaan tentera yang korang tak ada. Lihat kita orang tidak menggunakan kuda dan unta, kita orang guna gajah, okey? Berbangga-bangga dengan kekuatan. Allah musnahkan mereka hanya dengan burung-burung sahaja. Burung-burung yang sangat kerdil, burung-burung yang sangat kecil. Ini cara Allah musnahkan kebatilan. Lihat Firaun. Allah musnahkan dengan seorang bayi saja. Sangat kuat, bertahta, ya. Akhirnya tenggelam di Laut Merah. Akibat daripada rencana yang bermula daripada seorang bayi saja. Yang tidak diketahui oleh Firaun, bayi ini yang akan membangkitkan kerajaannya. Beliau boleh bunuh bayi berkenaan. Sebagaimana beliau bunuh bayi-bayi yang lain, ratusan ribu orang. Tetapi tengok rencana Allah. Bayi yang beliau besarkan sendiri, ya, itulah yang memusnahkan kerajaannya. Sangat kerdil bayi berkenaan, tetapi jangan kita remehkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah mengatasi musuh-musuhnya. Tuan-puan sekalian, ababil ni bukan nama burung, ya. Dia bukan nama. Ababil ni kata para ulama bahasa, dia bermaksud jama'at mutafarriqah. Ia bermaksud burung yang ramai, yang banyak, yang pelbagai kategori dari pelbagai arah. Barangkali angkanya Puan Yati adalah ratusan ribu. Bukan 10 ekor, bukan 100 ekor ni. Ini makna tayran ababil. Datang dengan kumpulan jumlah yang amat besar. Ya, kamu mungkin remehkan saiz tubuhnya, tetapi bila datang, ya, dengan jumlah yang sangat besar, kamu takkan boleh mengatasinya. Kerana burung-burung ini bukan datang sebagai burung. Burung-burung ini datang sebagai sniper yang akan menjatuhkan batu-batu daripada neraka. Jadi, itu pengajaran yang ketiga, ya. Fizikal yang kuat bukan segalanya bila kamu tidak beriman kepada Allah. Tetapi orang beriman, bila beriman kepada Allah,
Walaupun mereka kelihatan kerdil, jumlahnya sedikit, tidaklah powerful mana macam tentera Quraisy dalam peperangan Badar, tetapi Allah Ta'ala mengajar pergantungan pada Allah lah syarat kemenangan. Bukan pergantungan kepada fizikal. Ya, saudara-saudara Yusuf kalau anda masih ingat, mereka selalu kata apa? Wa nahnu usbah, ayah tak nampak ke kami ni 10 orang. Gagah-gagah belaka. Tolong ambilkan air dekat sumur, tolong tuaikan padi di sawah, di ladang tolong ambilkan buah-buahan. Tiba-tiba ayah duk jaga Yusuf sahaja. Kami ni yang kuat ya. Ayah patut bagi perhatian kepada kami, tengok ya. Manusia memang mudah berbangga dengan kekuatan fizikal. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, apa lagi kita belajar daripada ayat yang keempat pula? Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tadi telah hadir untuk menggugurkan, menjatuhkan, membaling ke atas tentera-tentera Abraha batu-batu daripada tanah yang dibakar keras, yang para ulama telah mentafsirkan sebahagiannya sebagai batu-batu yang dibakar di neraka. Batu-batu yang panas membakar fresh daripada neraka. Sedangkan neraka ni tuan-puan, dia cerita akhirat. Dia cerita masa depan. Tetapi Allah Maha berkuasa untuk mendatangkan batu-batu berkenaan ya daripada neraka. Jadi pengajaran yang keempat ni sebenarnya ya ada kaitan dengan ingat doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey. Kenapa doa Nabi Ibrahim? Kerana mari kita bertanya soalan, bila burung pegang batu daripada neraka, apa sepatutnya terjadi pada burung berkenaan? Terbakar patutnya. Terbakar. Hangus. Rentung. Tetapi apa jadi pada burung berkenaan? Para ulama kata 3 biji batu seekor burung. 1 di paruh, 2 di tangan. Batu bukan batu biasa. Batu daripada neraka yang panas membakar. Kena sikit pun tuan-puan. Lawahatul lil bashar. Boleh hangus kulit otot kita ni. Sedikit daripada api neraka. Tapi burung tu okey je. Boleh terbang lagi. Tak ada masalah pun. Rentung, mati, hangus, terbakar. Maka ini mengingatkan anda kepada peristiwa siapa? Yang pernah terkena api tapi tak ada apa-apa. Nabi Ibrahim. Itulah insan yang sama. Betul Puan Yati. Itulah insan yang sama yang kerana doanya 2,500 tahun lepas Makkah diselamatkan daripada Abraha. Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Tuhan berikan keamanan kepada Hajar, kepada Ismail anak andaku dan kepada keturunan mereka. 2,500 tahun Puan Yati baru doa Nabi Ibrahim mustajab. Allahu Akbar. Walaupun yang berdoa itu sudah wafat meninggal dunia. Kerana doa Nabi Ibrahim lah ya baginda selamat daripada api yang dibakar oleh Namrud, dan kerana doa Nabi Ibrahim jugalah Makkah selamat daripada serangan Abraha. Tuan-puan sekalian, Allah Ta'ala boleh mengutuskan batu-batu daripada neraka direct daripada langit. Kerana ini memang pernah berlaku kepada kaum Nabi Lut. Pernah berlaku kepada kaum Nabi Lut. Allah utuskan direct. Tuan-tuan boleh tengok surah 11 ayat 82. Tuan-puan boleh tengok surah 74 ayat 15. Yang sempat catat tu alhamdulillah lah. Sudi-sudi conteng di ruangan komen ayat-ayat untuk mentafsirkan makna sijil. Iaitulah batu-batu yang pernah kena kepada kaum Lut, kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, kaum Sodom di Laut Mati. Tetapi mereka ni kena direct daripada langit, tak ada burung pun. Jadi kenapa Abraha kena ada burung? Allah berkuasa datangkan direct daripada langit, daripada neraka tu. Kerana Allah juga nak mengingatkan kita, juga Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni, kalau tuan-tuan belik surah Al-Baqarah, ayat 126, memang, maafkan saya, ya, ayat 260. Memang ada cerita Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung. Ibrahim AS sangat rapat dengan burung. Maka sebab tu burung diutuskan untuk mengingatkan orang-orang Quraisy. Kamu patut berterima kasih pada Ibrahim. Dia yang mendoakan kamu untuk selamat daripada Mekah. Selamat daripada Abraha.
berhala-berhala kamu langsung tidak berfungsi. Mana tanda-tanda dia orang Tuhan? Sedangkan mereka, kamu sendiri bawa lari Tuhan-Tuhan tu. Apa Tuhannya? Kalau kena bawa lari, sepatutnya bagi perlindungan. Nabi Ibrahim adalah tokoh yang memecahkan berhala. Kenapa kalian tidak melakukannya ketika kalian berkata kalian pewaris ajaran Nabi Ibrahim? Kalian telah berdusta kepada ajaran Ibrahim alaihissalam. Jadi peristiwa ini memang diset-up dengan begitu sempurna oleh Allah, ya, supaya mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ada lagi dua, ya, sikit lagi. Pengajaran yang kelima yang saya temui pada ayat yang kelima. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Ta'ala menjadikan Abrahah dan bala tenteranya seperti daun asaf. Daun yang ditiup angin jatuh ke tanah. Ma'kul, dimakan ulat, berlubang sana sini. Saya nak tanya anda, dapat tak image daripada ayat 5 tu dengan jelas? Bayangkan daun jatuh ke tanah akibat ditiup angin kencang, asifan, rihan asifan. Kemudian daun hijau tu pula bila jatuh ke tanah dimakan ulat. Okey, bayangkan, boleh nampak kan dimakan ulat? Dan bila dimakan ulat, beberapa hari selepas itu daun itu menjadi kering kontang. Orang pijak pun tak rasa bersalah. Jadi pengajaran yang saya harap tuan-puan perolehi adalah image visual. Bila Quran mempersembahkan cerita, dia macam nampak depan mata. Bila Quran cerita, bila Allah bercerita, image visual kisah-kisah Quran ni memang boleh nampak. Kalau kita faham tafsir dia lah. Kalau kita belik terjemahan dan tafsiran lah, memang boleh nampak. Sebab tu starting surah ni bukan alam ta'lam. Ya Rasulullah tahu tak peristiwa ni? Tetapi permulaan surah ini alam tara. Kau pernah lihat tak? Macam mana Nabi nak lihat? Sedangkan peristiwa ini terjadi sebelum Nabi lahir. Tetapi Allah Ta'ala mendidik kita. Bila aku yang cerita pada kamu, sesungguhnya kamu sepatutnya boleh seolah-olah nampak depan mata kamu bagaimana kisah itu terjadi. Karena Allah yang melaporkan peristiwa ini, Allah yang sama maha hidup semasa kejadian-kejadian itu berlaku. Ya, kalau kita hari ini tak ada orang boleh cerita kepada kita berdasarkan penyaksian matanya peristiwa ini. Sebab tak ada orang masih hidup. Umurnya sudah 500 tahun lebih. Tak ada orang boleh hidup sampai 1500 tahun dan boleh cerita serangan Abrahah kepada kita. Kalau ada orang umur 1500 tahun, kita memang boleh percaya dan dia datang daripada Mekah, dia memang tengok peristiwa tu. Tetapi semua manusia daripada zaman dahulu yang menyaksikan peristiwa Abrahah datang menyerang sudah meninggal dunia. Lalu kat mana kita nak tahu cerita ni? Duk dengan mak ayah cerita macam bercampur aduk dengan versi sebenar. Maka Allah menurunkan cerita sebenar. Sebab Allah maha hidup semasa peristiwa ini terjadi. Semua cerita-cerita Quran, Allah hidup semasa lokasi itu berlaku, semasa peristiwa itu terjadi. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah memaparkan keadaan mayat-mayat tentera Abrahah. Iaitulah 3 situasi. Pertama anda belajar tadi, ya, bagaimana keringnya daun-daun berkenaan lepas dimakan ulat. Maka bayangkan, peluru-peluru daripada batu sijil menyebabkan tubuh badan tentera Abrahah yang barangkali six packs, yang bangga dengan kekuatan tubuh, jadi kering kontang belaka. Nampak tinggal tulang sahaja. Apa yang telah menyebabkan jadi begitu? Tubuh yang gagah perkasa jadi kering kontang. Yang kedua, tubuh mereka berlubang sana sini. Seperti daun dimakan ulat berlubang kan? Jadi aneh. Batu itu bukan hanya menyebabkan berdarah, tembus. Tengkorak yang paling kuat ini tulangnya pun tembus. Dan mereka tidak, orang tak ingin nak tengok mayat-mayat mereka seperti daun yang dipijak pun orang tak rasa bersalah. Jadi image itu sangat jelas bagaimana Allah menggambarkan kita. Allah macam bawa kita ke lokasi kejadian dengan hanya menggunakan daun yang dimakan ulat. Subhanallah. Dan akhir sekali, ya, Puan Yati, kita ada 2-3 minit lagi adalah
L. Laluan kerasulan. Tuan-puan, tahun yang sama Rasulullah lahir, sallallahu alaihi wasallam, dikatakan 4 hingga 6 bulan selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selamat dilahirkan oleh Aminah. Ya. Soalan saya adalah agak-agak kita lah. Kenapa Allah Taala takdirkan peristiwa Abrahah dimusnahkan Allah dan ia membawa kepada nama baik Quraisy viral seluruh tanah Arab. Semua orang menghormati bangsa Quraisy. Sebab tu lepas surah Al-Fil, surah Quraisy. Sebab peristiwa Abrahah dimusnahkan ini, peristiwa super power dunia mengalami kekalahan mengejutkan di tangan bangsa yang tak dipandang oleh Romawi dan Parsi, bangsa Arab. Terkejut seluruh manusia. Abraham mengalami kekalahan, kemusnahan, bukan perancangannya sempurna ke dengan 60,000 orang bala tentera. Jadi orang mula bercakap-cakap tentang orang Quraisy, Tuhan memihak pada mereka. Jangan kita berniat buruk dengan orang-orang Quraisy, nanti Tuhan akan bertindak balas kepada kita. Tengok ya, psikologi orang-orang seluruh tanah Arab. Mereka sangat gerun dengan orang-orang Quraisy selepas peristiwa Abrahah superpower daripada Yaman mengalami kekalahan. And then Nabi muncul sallallahu alaihi wasallam. Fikirkan kenapa? Connecting the dot. Sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan Nabi bila lahir, dia nak bawa nama baik bangsa tu. Sebab tu Nabi lahir pada tahun yang sama nama baik Quraisy sedang viral di seluruh dunia. Tahun yang sama Nabi lahir. Sebab apa? Nabi nak jaga nama baik kamu. Kerana apa? 40 tahun selepas Nabi lahir, pemimpin-pemimpin Quraisy sedang membawa keruntuhan kepada nama baik ini. Pemimpin-pemimpin Makkah sedang memburukkan imej orang-orang Arab. Maka Nabi bawa Islam untuk berikan kemuliaan, bangunkan peradaban, kembalikan tamadun dan nama baik Quraisy. Ini hikmah Nabi lahir pada tahun yang sama. Wallahu a'lam Puan Yati, mudah-mudahan ada manfaat daripada 6 pengajaran dengan akronim Al-Fil tadi. Terima kasih. Masya Allah, hebat Ustaz, sebab kita sama-sama dapat menghayati bagaimana sebenarnya bila kata Allah nak menghinakan atau memuliakan sesuatu bangsa, Allah mampu saja sekelip mata kan Ustaz kan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Ajar kita lihat dengan mata hati untuk kita melihat pengajaran yang dibawa oleh Al-Quran Subhanul Karim, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz, sampai kita bertemu lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.